Pilihan Raya Umum ke-15 menyaksikan sejumlah 1,386 calon disahkan layak bertanding sekaligus mencatat rekod bilangan paling ramai dalam sejarah pilihan raya negara. Untuk kekal relevan dan kompetitif, parti-parti bertanding sudah memulakan gerakan meremajakan parti dengan menampilkan wajah-wajah muda dan segar sebagai calon. Implikasinya, sebahagian pemain senior sebelum ini menyandang kerusi untuk beberapa penggal terpaksa digugurkan. Sejauh mana ideologi politik kepartian yang kini beralih kepada politik personaliti menjadi percaturan berkesan kepada parti politik yang bertanding? Bagaimana pula pengundi harus membaca strategi ini dalam membuat pilihan pada 19 November nanti? Saya Fazilah Harun dan anda sedang menonton Mandat Rakyat. Calon-calon baru, which is calon-calon muda, sangat kita perlukan sebab pada saya, yang tua-tua ni sepatutnya dah pension lah. Kalau ikutkan government punya umur pun 55 dah pension. So, mungkin pada saya dah tak relevan lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mandat Rakyat pada malam ini akan membawakan perbincangan tentang calon atau parti, faktor yang mana menjadi pilihan pengundi. Bersama saya pada malam ini ialah Profesor Madya Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan, iaitu Pensyarakanan Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Baik. How are you? Terima kasih kerana bersama kami. Baik, Doktor, kita terus saja kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu faktor calon atau parti. Mana satu yang menjadi pilihan pengundi, ya? Baik, melihat kepada landscape politik di Malaysia ini, kalau dahulu mungkin pengundi lebih cenderung memilih kepada parti, tetapi kini kita lihat perkara itu telah berubah dan seperti ada satu perubahan dinamik ataupun dynamic shift kepada politik kepartian kepada politik personality. Jadi pandangan doktor mengenai perkara ini. Okey. Kalau tengok landscape sekarang kan, kita notice, kita dapat tengok ada transisi tersebut, betul macam Hani bagi tahu tadi kan. Kita dapat tengok terutamanya dalam social media lah, media sosial, naratif di social media tu sudah beralih kepada calon. Dia sangat dominan sekarang ni, ya. Tengok netizen semua bercakap tentang kita perlu tengok calon dulu kan. Tapi naratif dulu pernahlah saya dengar dia orang kata letak tiang elektrik pun menang kan. Sebab tengok parti kan. So di sini kalau kita nak tengok soalan tadi, kalau saya ingat soalan tu baliklah, macam mana sama ada perubahan daripada pemilih kepada parti dan sekarang ni lebih kepada calon. How to understand kan? How to understand perubahan tersebut daripada pola pengundian itu sendiri. Saya nak share sikitlah kajian yang telah saya buat dengan rakan-rakan. Kajian ni saya buat tahun PRU lepas, PRU 14. Saya dengan rakan-rakan kami telah kaji tingkah laku mengundi wanita di zon utara. Jadi kami pilih Kedah dan Perlis. So apabila kita mengkaji dalam Jabatan Kajian, kita mendapati bahawa wanita secara umum dia mengundi disebabkan calon. Disebabkan calon. Ini wanita saja? Wanita saja. Okay. Kita memang sokong wanita kan. Okay. Sebab wanita ni, kenapa kami pilih wanita? Because wanita ni adalah pengundi yang besar. Yang besar dan voters turn out yang paling tinggi ada di kalangan wanita. Wanita lah yang keluar mengundi lebih awal, very progresif lah. Kemudian kalau kita tengok lagi lebih detail, kami mendapati kalau kita ikut by age, kalau mengikut umur, mengikut ethnic group, dia ada lagi menarik lagi dapatan kajian. Kalau wanita muda, pemilihan mereka adalah berdasarkan isu atau manifesto. Kalau kita bandingkan dengan wanita yang lebih berumur, dia akan mengundi ikut parti. Itu naratif pada PRU lepas, Hani. Okey, PRU 14. PRU 14 kan. Tapi kalau kita tengok etnik pula, kalau kita tengok etnik India, dia lebih memilih mengikut isu ataupun manifesto berbanding dengan etnik Melayu dan Cina yang lebih memilih mengikut parti dan calon. Jadi
finding ni sebenarnya dia memberi gambaran-gambaran ataupun interpretasi kepada kita. Contohlah, macam wanita muda ataupun golongan voters yang muda ni, dia memilih isu sebab dia merasakan isu-isu ni isu mereka. Jadi dia nak, bila dia nak pilih sesiapa pun, dia akan pastikan yang bawa isu ni dia akan pilih. Itu interpretasi lah. Kemudian kalau kita tengok interpretasi dari segi bangsa, kita boleh tengok kenapa bangsa India, wanita India lah, memilih isu disebabkan kami merasakan kerana representasi politik, parti politik Indian tu kurang. Jadi that's why dia pergi ke isu. Maksudnya dia akan pilih mana-mana parti politik yang membawa isu tersebut. Yang isu yang address kepada mereka lah. Yes. Okay. Kalau katakan Melayu dengan Cina ni, maksudnya dia ada banyak sikit parti politik as compared to Indian. Okay. Itu PRU 14 lah. Kemudian untuk PRU kali ini kami juga membuat kajian dan kita mendapati maksudnya finding yang menarik, iaitu lelaki dan perempuan memilih calon. Untuk PRU kali ini. Untuk PRU kali ini. Okay. Kemudian bila kita perincikan lagi mengikut gender, lelaki dia memilih ikut parti politik. Yang tadi dapatan umum. Tapi dapatan mengikut variable gender, lelaki memilih parti politik. Tetapi calon pengundi wanita lebih melihat kepada manifesto. Dan banyak lagi lah kalau kita nak share kan. Okey, jadi antara implikasi lah, katalah memilih, kita pilih calon ataupun kita pilih parti, ada tak implikasi kepada parti itu sendiri ataupun ada tak implikasi kepada calon? Okey. Sebenarnya saya nak cerita lebih sikit tadi, tapi mungkin tak ada masa. Okey, sikit je saya nak terangkan. Voting behaviour tadi. Tadi saya hanya terangkan data-data kajian kan. So that we know the facts lah. Okey, macam mana kita nak terangkan voting behaviour tu? Saya nak bawa beberapa teori sinilah kan. Sikit-sikit je lah secara ringkas. Yang pertama dipanggil identifikasi parti. Maksudnya kalau kita mengundi ni, kita mengundi disebabkan oleh parti. Betul. Kan? Jadi walaupun dia bukan ahli parti, tetapi pengundi tu merasa dekat dengan parti tersebut. Disebabkan mungkin sosialisasi keluarga dia, mak ayah dia, kawan-kawan dia. Jadi dia rasa dekat dengan parti tersebut. Kan? Kemudian yang kedua dipanggil model sosiologi. Maksudnya dia undi parti ataupun calon disebabkan oleh faktor sosiologi seperti etnik ataupun kelas ataupun wilayah. Betul. Last sekali adalah kita panggil pilihan rasional. Maksudnya dia buat pilihan tu disebabkan oleh dia rasa macam isu ni menguntungkan dia. Kan? Sebab itulah nak jawab soalan ni tu bukan senang tau. Sebab dia very subjektif. Dia bergantung kepada pilihan seseorang tersebut. Macam mana dia proses? Dia proses calon ke, menguntungkan ke, ataupun ada variabel lain kan? Betul. Okey, back to your question yang tadi kan. Tapi yang bila kita kata pasal implikasi kepada parti politik yang calon tu, okey, Prof jangan jawab dulu. Doktor jangan jawab dulu. Kita kena berehat seketika dan kembali bersama Mandat Rakyat selepas ini. Untuk pilih parti sebab parti seems like a strong nilai kan. So macam manifesto yang dijanjikan pun mungkin sesetengahnya dapat meyakinkan rakyat lah. Kembali bersama Mandat Rakyat membincangkan mengenai calon atau parti, faktor mana yang perlu dipilih oleh pengundi nanti. Baik, bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan. Baik, kita teruskan dengan perbincangan kita yang tadi ya. Apa implikasi jika kita pilih calon dan apa pula implikasi kalau pilih parti, Doktor? Okey.
pada pendapat saya lah kan, kalau kita memilih calon, to me end result dia dekat Dewan Rakyat nanti saya nampak dia akan ada diversity. Sebab bila kita nak pilih calon, so you're looking for certain criteria lah kan, masing-masing lah. Dan bagi saya dia akan jadi demografik MP yang to me very interesting. Sebab kita pilih by calon kan. So kesan dia adalah takkan ada parti yang akan dapat majoriti yang banyak lah. Dia akan jadi setiap coalition, kalau kita ni jajaran lah kita panggil kan, jajaran dia akan dapat votes yang sharing lah kan. Orang ni dapat tak ada satu parti yang mendominasi. Tak ada mendominasi. Jadi untuk form the government bagi saya adalah amat mencabar. But the plus point for me lah, kita dapat melihat lebih pendemokrasian demografi MPs tu. Dia taklah stereotyping sama je demografi MPs kan. To me it will be more interesting. Tapi kontra dia to me it will be challenging in forming the government. Kalau masing-masing degil katakan kan. Jadi dia akan boleh bawa ke mungkin parlimen tergantung ke. We do not know. That's why bagi saya kalaulah MP-MP yang terpilih nanti berjiwa patriotik, berjiwa besar, it can be done. Okey. Kalau dikira jawapan ekspres lah kan, kita boleh lagi berbincang. Untuk soalan yang kedua tadi, kesan kepada jika pilih parti. Betul. Maksudnya kalau kita pilih parti, kalau kita di sini kita by jajaran lah. Sebab pakatan tu dibuat sebelum pilihan raya kan. Jadi coalition tu akan, kalau kita pilih by coalition, walaupun kita kata parti tapi dia akan terbit by coalition, dia akan lebih stabil lah. Sebab especially kalau dia dapat banyak majoriti ataupun simple majority pun dia dapat jadi kerajaan. Jadi plus point dia adalah lebih stabil lah. Lebih stabil. Jika parti itu tadi. Jika parti yang kita pemilih parti. Baik. Cumanya the contra tu bagi saya lah kan. Kita tak boleh expect perubahan yang perubahan pragmatik lah. Especially kalau terutamanya minta maaf kalau kita memilih parti yang mungkin manifesto dia agak tidak bersifat revolutionary lah kita katakan. Jadi untuk 5 tahun nanti statik lah. Mungkin ada perubahan tapi bukan perubahan struktur. Betul. Kita nak perubahan struktural kan, struktur. Jadi itulah di sini kita timbang-timbang lah. Betul. Sebab pengundi ni dia akan buat, dia ada yang tactical voting, dia akan tactical sikit. Dia nak pilih macam ni, kenapa dipilih macam ni kan, dia dah ada reason dia. Tapi ada setengah pengundi kalau dia pilih calon, mungkin dia akan tengok kepada MP yang boleh bagi servis dekat dia. Yang dia nak tengok direct kesan tersebut. Betul. Jadi di sini kesan keduanya ada, kesan keduanya ada, dan kita berharap pengundi nanti buatlah pilihan yang terbaik. Betul, itulah. terbaik untuk mereka. Dan apa pula strategi parti ni ya doktor untuk sebagai respon kepada perubahan kepada corak pengundian yang seperti doktor katakan tadi? Saya tengok kan parti-parti politik ni sebenarnya semua nervous. Bukan kata parti politik, kita pun nervous. Kita pun nervous. Sebab pengundi yang muda ni, undi 18 dan automatic voters ni, dekat 6 juta kan, tiba-tiba masuk dalam kata-kata pasaran kan. Yang ni semua macam apa ni kan, nak vote siapa. Jadi sebenarnya parti politik ni dia amat gusar dengan kumpulan ni. Dan dia terpaksa membaca macam mana rentak pengundi muda ni kan, memang susah nak baca. Susah nak baca, very unpredictable. Dia boleh A malam ni, pergi esok dia B. Betul. Lusa dia C. Dia boleh berubah-ubah mengikut isu ataupun mengikut boleh bawa ikut isu, boleh. Kemudian satu lagi, pengundi muda ni dia banyak, bukan pengundi muda juga, pengundi matang pun dia banyak menggunakan internet kan, sosial media, tengok TikTok apa semua kan. Social media pun sangat penting juga. Jadi saya rasa parti capture benda tu. Parti-parti politik capture, dan saya tengok parti-parti politik pun dia dah start dah, dia kali ni kan macam Ani cakap tadi kan. Dia menengahkan calon-calon muda. Betul. Lepas tu calon-calon yang
profesional. Salah satu strategi untuk menarik pengundi muda itulah dengan mengemukakan calon-calon muda. Dan kita tengok pun artis-artis pun ada kan. Kemudian kita tengok saya nak tunjuk sikit lah. Saya rasa macam saya kena cakap jugalah. Saya tertarik dengan GTA. GTA. Sebab saya tengok dia sangat fresh. Sebab dia menengahkan calon-calon yang bukan politik kepartian. Sebab kita kena ingat dalam pengundi ni bukan semua ahli parti. Kan, betul, kita bukan ahli parti. Majoritinya adalah bukan ahli parti. Betul. Jadi dalam politik yang kita kata lesu ni, yang suffocated ni, pengundi-pengundi ni dia nampak macam fresh lah. Macam saya tengok macam Ahmad Idham contoh kan. Saya tertarik tengok dia punya, tak tahu ada masa lagi sikit. Dia punya background dia, sebab dia NGO dan dia set up NGO tu disebabkan anak dia sakit. Jadi dia set up macam sekolah autism. Sebab dekat Malaysia ni tak banyak sekolah macam tu dan dia set up benda tu. Dan saya tengok dia punya TikTok lah. Saya tengok TikTok dia kata dia nak jadikan Port Dickson tu sebagai hub autism. So to me dia punya message tu sebenarnya boleh entice voter-voter yang nak transformation. Betul. Kan? Saya tak tahulah sama ada pengundi di Port Dickson tu entice dengan TikTok dia kan. So what I'm saying is parti-parti politik ni dia boleh membaca lah. Dia dah bagi calon baru, calon muda. Calon baru tu maksudnya termasuk juga dengan calon-calon peringkat negeri dibawa ke federal. Betul. Kemudian calon-calon yang bukan daripada parti-parti politik. Baik. Kita ini sangat menarik sekali ya tentang pemilihan calon-calon yang popular dan nama-nama besar ini. Tapi kita akan sambung perbincangan mengenai nama-nama besar dan sejauh mana mereka dapat menarik pengundi untuk memilih mereka pada PRU kali ini. Tapi kita akan berehat sekali lagi, Doktor. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama Mandat Rakyat. Kita kena tengok juga muka baru ni macam mana pemerintah. Mungkin akan ada cara lain dia daripada segi dia membantu rakyat, daripada segi membantu orang yang golongan yang B40. Mungkin orang yang susah dengan sekarang ni kan keadaan banjir kan. Mungkin ada cara sendiri diorang sendiri. Kita tak tahu. Cara baru ni mungkin diorang punya cara lagi ke atas. Baik, kembali bersama Mandat Rakyat membincangkan mengenai calon ataupun parti. Faktor yang mana yang perlu menjadi pilihan pengundi pada PRU kali ini. Dan bersama dengan saya adalah Profesor Madya, Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan, iaitu Pensyarakanan Pusat Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Baik Doktor, kita sambung balik perbincangan kita tadi tu yang menarik mengenai pemilihan calon yang popular ataupun nama-nama besar ni. Sejauh mana mereka dapat mempengaruhi pengundi dalam PRU kali ini? Okey, ni menarik soalan ni. Saya nak bawa contoh Khairi Jamaluddin. Saya ingat saya tengok dia memang dia ni berbakat jadi pelakon. Saya tengok TikTok dia, saya kata, "Ui, hebat juga jadi pelakon." Dia kata dia nak jadikan Sungai Buloh tu popular, macam terkenal kan. Terkenal. Dia kata bila orang cakap pasal Sungai Buloh je, orang ingatkan hospital Sungai Buloh je. Jadi orang tak tahu Sungai Buloh sangat. Kan? Kalau kita tengok TikTok dia tu, first time bila saya tengok tu, saya tengok wow, I mean dia berlakon je pun. Tapi dia berlakon dan itu kempen dia. You know, tapi dia boleh, dia mampu untuk memberi kesan yang mendalam. Ni macam kempen itu sampai KJ pada orang. Kan? Jadi memang KJ memang popular kan. Dia sebab dia kabinet. Itu satu kelebihan dia lah. Satu, dia kabinet, dia pegang banyak portfolio. Terbaru dia pegang Kementerian Kesihatan. Dan ramailah puji kan. Baguslah semua perform. Jadi memang kepopulariti dia tu sebenarnya membantu parti dia untuk memenangi seat. Sebab seat tu seat stronghold PKR. Betul. Jadi memang susah nak pergi. In fact, orang kata seat bunuh diri lah. Kan? Dan sebenarnya kerusi itu bukan kerusi panas pun sebelum ni kerana buka PKR. Tapi sebab KJ yang bertanding di situ, dia tiba-tiba menjadi kerusi tumpuan ataupun kerusi panas. Ya, Doktor? Sebab tu bila kita tengok dengan populariti KJ, dengan keberanian dia, kita tengoklah isu-isu yang baru dibincangkan kan di social media, kita tengok sentimen di situ berubah tau. Maksudnya orang sudah
beralih ke arah KJ. So I do not know, this is only my observation, mungkin tak betul pun. Tapi menjawab persoalan tersebut, ada juga faktor populariti calon tersebut boleh membantu kemenangan dia, dan to me, bagi saya tak salah pun kalau kita menggunakan kita punya populariti calon tu kalaulah boleh membantu kemenangan parti kita ataupun jajaran kita. Tapi wajar tak jika mereka ni macam promote diri mereka ataupun menjaja diri mereka melebihi daripada parti itu sendiri, Doktor? Parti yang diwakili. Bagaimana? Okey, dia tak ada straightforward answer. Bagi saya kalau dia over famous katakan, parti dia menang juga kan. Tapi pada masa yang sama, okey macam ni. Sebab itulah kita pergi kat soalan yang tadi, sebab dia boleh sense yang orang tengok calon. Sebab itulah dia nak cuba memenangi kerusi tersebut dengan projek dia punya, apa yang dia boleh buat, what he or she can bring untuk konstituensi tersebut. Jadi untuk saya lah, saya rasa sekarang ni ada 3 hari lagi ni, calon akan buat anything to win, isn't it? Betul. Yang penting tu numbers, seat tu. Jadi kalau menggunakan populariti dia boleh memenangi parti dia dan jajaran dia, go for it. Cuma selepas itu apabila form the government, then you come back to your team lah. Kan? Okey, kita ada beberapa minit lagi, Doktor. Just untuk pengundi lah pula. Untuk pengundi ni mungkin ada pengundi yang tinggal beberapa hari lagi masih keliru nak pilih calon ke nak pilih parti. Jadi bagaimana mereka harus memilih dan mengenali calon di tempat kawasan mereka mengundi itu, kerana ada yang kawasan yang menyaksikan pertemuan 9 penjuru, 10 penjuru. Jadi macam mana pengundi nak pilih itu? Saya ada bercakap dengan student dalam kelas kan. Memang stres. Mereka memang stres. Tak tahu nak pilih apa. Kadang-kadang ada yang tanya kita kan. So nasihat saya adalah tengok dulu, satu cek dulu kita mengundi dekat mana kan. Mengundi dekat mana, kawasan parlimen mana, sebab sekarang ni kita pilihan raya umum tingkat parlimen kan. So tengok calon-calon tersebut, try Google. Sebab ada yang saya dengar dia akan mengundi tengok bendera mana paling banyak. Ada juga kan calon-calon muda ni. Ada yang kata nak dengar parents dia cakap apa kan. So to me, kita sebagai pengundi yang orang kata sudah mature lah, bila 18 sudah mature, please investigate, tengok calon tu. Kalau kita Google nama dia pun tak ada, so tak payahlah pilih dia kan. Maksud saya macam ni, Lagi calon-calon marah kat saya pula kan. Maksudnya bila kita buat carian, terutama pada pengundi muda ni. Kita tak kenal semua kan. Macam saya baru ni ada walkabout dekat kawasan rumah saya kan. Saya tak kenal calon tu. Kata siapalah calon ni kan. So kita kena cari. Sekarang ni semua di hujung jari. Cari, tengok background dia. Kalau dia calon baru mungkin agak susah sikit. Tapi kalau incumbent, yang lama dia ada track record dia lah. Cuba cari and then dapatkan maklumat. Kemudian buatlah pilihan yang betul. Sebab ini adalah satu hak kita dan tanggungjawab kita. Gunalah betul-betul. Jangan simply sebab nak vote je. Betul. Dan sekarang ni doktor, saya rasa senang lagi nak mengenali calon-calon ni kerana kebanyakan daripada kita ada akaun Facebook, ada Instagram, akaun media sosial yang kita boleh lihat aktiviti-aktiviti mereka ni. Tak perlu pun pergi ke tempat kempen tu dan sebagainya. Hanya guna phone saja pun boleh tahu, boleh kenal, mengenali calon. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana sudi berkongsi pendapat doktor dengan penonton-penonton yang juga pengundi-pengundi, terutamanya pengundi muda yang akan insya-Allah mengundi pada 19 November ini. Semoga perbincangan kita pada malam ini dapat membantu sedikit sebanyak terutamanya mereka yang pertama kali mengundi ini membuat pilihan yang terbaik pada 19 November nanti. Dengan itu teruskan bersama Mandat Rakyat esok. Saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum.